4 orang aja Nabi berjaya didik. Subhanallah. Seolah-olah ada perkara yang dia nak lontarkan kegagalan dakwah Rasulullah. Yang Quran kata tadi kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dia uswatun hasanah, dia contoh. Dan dalam surah Yusuf Allah menyebut kita diajak kepada jalan ini, jalan Allah ini. Kegagalan Rasul 23 tahun boleh mendidik 4 atau 3 orang. Subhanallah. Jadi satu mazhab yang kita tidak boleh nak menyebut yang mu'tabar, tidak boleh, kerana begitu tinggi sekali ikhwatul iman penghinaan yang mereka lakukan kepada para sahabat. Ada satu ayat ikhwatul iman daripada surah An-Nisa ayat 115. Dalam ayat ini Allah mengangkat martabat para sahabat. Tentang Allah menyebut tentang wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Cuba tengok tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini menyebut tentang sesiapa yang mereka itu bertentangan sampai peringkat menyakiti, memerangi Rasul setelah datang kepada mereka dengan terang al-huda, petunjuk. Setelah datang dengan terang petunjuk, kemudian wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mereka mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, dah menolak Rasul, kemudian hidup pula ghaira sabilil mu'minin, tidak ikut jalan orang-orang mukmin. Tengok, Qurtubi pun ada, Ibnu Katsir pun ada, Tabari pun ada perkataan ni. Apa dia? Hampir sama maksud dia. Jalan orang yang beriman adalah jalan para sahabat. Ini dikuatkan oleh Ibn Qayyim dalam tafsir Ibn Qayyim. Ibn Qayyim kata siratal ladzina an'amta alaihim, berilah kepada kami jalan orang yang mendapat nikmat. Yang kita minta tadi, ihdinas siratal mustaqim, hidayahkan kami ya Allah ke sirat yang mustaqim. Apa itu sirat mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang mendapat limpah kurnia nikmat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan begitu tegas menyebut orang yang mendapat nikmat dalam surah Al-Fatihah ini adalah para sahabat. Itu jalan sabilil mu'minin. Dan Allah menyatakan siapa yang menolak Rasul setelah datang petunjuk dan mengikuti bukan jalan orang yang beriman, Allah Ta'ala menyatakan nuwallihi ma tawalla, dengan dia aku tolak, aku baling dia masuk ke neraka jahanam. Allahu Akbar. Bagaimana Allah memuliakan para sahabat. Dan begitu banyak lagi ayat-ayat Al-Quran ikhwatul iman dalam surah Al-Baqarah masalah Allah menyebut kepada ahlul kitab Yahudi. Allah sebut kepada ahlul kitab Yahudi, mereka ini nak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi mereka meletakkan syarat begitu banyak sekali untuk beriman kepada Allah, tapi meletakkan syarat yang begitu banyak sekali. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menyebut satu perkataan kepada orang-orang Yahudi ini. Allah Ta'ala katakan kepada mereka, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau kamu nak beriman, kamu beriman seperti orang yang telah mendapat petunjuk, para sahabat. Kalau kamu nak beriman, kamu beriman seperti orang yang telah mendapat petunjuk. Siapa dia? Para sahabat. Kalau kamu tidak boleh beriman seperti itu, maka kamu tidak ada iman. Oh subhanallah, ikhwatul iman. Jadi saya nak sebut satu, bagaimana mereka menghina para sahabat. Ini saya menceritakan apa yang saya lihat, iaitu
yang kita sebut dengan Karbala. Karbala, dalam peristiwa Karbala itu ada penghinaan yang begitu dahsyat. Kalau saya bertanya pada antum, Karbala ni, peristiwa Karbala dia berlaku pada 10 Muharram, tapi dia punya sambutan itu daripada 1 Muharram. Tapi mungkin saya boleh menyebutlah, kalau ada kesilapan saya meminta Syekhuna membetulkan saya. Satu, Syiah Ismailiyah Rafidah ini, kita tengok dia, termasuk Imam 12 Ja'fariyah ini, mereka ni bila masuk 1 Muharram, perkara yang pertama mereka akan buat, ini saya katakan apa yang ada di Baghdad, pertama mereka akan buat ialah menjelang sahaja nak 1 Muharram itu, perkara yang pertama antum tengok masjid-masjid mereka ini, mereka berdoa hampir kita boleh kata berjam-jam. Berjam-jam. Ada doa jama'i, ada infradi, beramai-ramai, seorang-seorang. Syekh dia akan duduk, macam kita tengok orang main badminton kan, dia punya pengadil duduk atas kursi tinggi tu, Syekh dia akan duduk atas itu, dia pakai hello tu. Mereka akan, Syekh itu dia akan sebut Allahu Akbar, maka tu imam pun takbir, Allahu Akbar, jemaah baru takbir. Macam inilah imam menghadap kiblat, Syekh tu duduk di sini menghadap imam. Syekh itu akan sebut Fatihah, baru imam baca Fatihah. Jadi makmum di belakang ikut, itu cara dia semayang. Habis semua Syekh ni dia bagi salam, imam bagi salam, jemaah bagi salam, maka dia akan doa. Bila 1 Muharram tu dia doa, dia minta daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram itu supaya Allah Ta'ala memberi keselamatan. Kenapa? Untuk dia menjayakan dia punya acara dia, doa dia. Antum tengok kadang-kadang dia doa daripada asar, yang warak-warak ni dia doa daripada asar sampai nak masuk maghrib dia doa. Begitu. Kenapa? Kerana 1 Muharram sampai 10 Muharram perkara penting untuk dia. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services. Mereka akan, Syekh itu dia akan sebut Allahu Akbar, maka tu imam pun takbir, Allahu Akbar, jemaah baru takbir. Macam inilah imam menghadap kiblat, Syekh itu duduk di sini menghadap imam. Syekh itu akan sebut Fatihah, baru imam baca Fatihah. Jadi makmum di belakang ikut, itu cara dia semayang. Habis semua Syekh ni dia bagi salam, imam bagi salam, jemaah bagi salam, maka dia akan doa. Bila 1 Muharram tu dia doa, dia minta daripada 1 Muharram sampai 10 Muharram itu supaya Allah Ta'ala memberi keselamatan. Kenapa? Untuk dia menjayakan dia punya acara dia, doa dia. Antum tengok kadang-kadang dia doa daripada asar, yang warak-warak ni dia doa daripada asar sampai nak masuk maghrib dia doa. Begitu. Kenapa? Kerana 1 Muharram sampai 10 Muharram perkara penting untuk dia. Kebetulan di sana buat itu. Di tempat kita pula buat doa awal tahun akhir tahun. Tasyabuh itu kuat. Wallahu ta'ala alam, dengan banyak yang kita tidak mengetahui daripada kita tahu, dengan saya meminta panduan daripada syekhuna kita, seingat saya lah
Imam Syafi'i tidak pernah membuka bab langsung tentang doa awal tahun dan akhir tahun. Bukan kata ada, bab pun tak ada. Bab pun tak ada. Yang adanya dalam Majmu' Syarif ya. Al-Azkar itu tulisan Nawawi penuh dengan doa. Penuh dengan pakai baju baru ada doa, keluar rumah ada doa, safar ada doa, lepas salat nak baca apa itu Al-Azkar An-Nawawi. Hatta guruh ada doa, petir ada doa, melihat kita safar bertemu dengan kampung ada doa, kenderaan kita naik ke kawasan tinggi ada bacaan, turun ke kawasan rendah ada bacaan. Semuanya ada Nawawi himpunkan dalam Al-Azkar, daripada salat, janazah sampai semua ada. Tetapi sepanjang itu Nawawi menghimpun bab doa, tak ada pun bab doa awal tahun akhir tahun. Tak ada. Ini mazhabuna Asy-Syafi'i. Kenapa? Kerana memang doa awal tahun dan akhir tahun berasal dari dia. Memang. Dan kemudian hadis itu pun hadis palsu. Setahun kita selamat daripada fitnah itu. Tapi saya nak sebut ini, bila datang 10 Muharram ni, mereka berdoa. Kerana 1 Muharram mereka ada acara mereka. Saya sebut Tasu'a dan Ashura, 9 dan 10. 9 Muharram mereka akan buat apa? Mereka akan buat perayaan meraihkan kematian Umar Al-Khattab yang dibunuh oleh Abu Lulu'ah tu kan, seorang Majusi. Dan kubur Abu Lulu'ah tu ada di Iran sana, dibuat daripada kubah emas, kerana orang ini berjasa menikam fitnah yang besar Umar Al-Khattab. Subhanallah. Orang ini bunuh Umar, dia meraihkan, dia kata ini adalah mujahid, dia ini seorang syahid, dia mati kerana dia telah membunuh fitnah yang besar. Maka Tasu'a itu dia buat kenuri dia buat, bagi orang makan halawiyat dia. Halawiyat ni dia macam manis-manisan sikit, bagi makan. Kemudian 10 Muharram ke Karbala. Karbala ini ikhwan satu tempat yang lapang. Dia ada masjid dan dia ada Kaabah. Nama dia Kaabah Alijan. Kaabah macam Kaabah kita di Mekah, itulah. Dia ada di sana. Dan dia semayang menghadap itu. Pasang lampu, kira memang mengimarahkanlah. Dia tawaf membuang baju. Jadi dia bagi peluang orang masuk melihat. Dia suka orang tengok dia ni, dia rasa bangga. Kita boleh tengok, ambil gambar semua dia bagi. Sekeliling, kalau kita pergi Mekah ni, Kaabah kita tulis Allah, Allah kan. Tapi Kaabah daripada kain yang sama tapi bentuk dia meninggi ke atas. Di keliling Kaabah itu dia tulis Alijan, 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 Alijan dalam bahasa Parsi. Alijan bermakna Ali yang kami kasih, yang kami kasih. Maka selama dia pusing Kaabah itu, dia katakan apa? Dia katakan antal ali fawqal ali la ali illa ali. Macam mana nak terima? Tidak ada Ali melainkan Ali, kamu Ali di atas Ali. Sangat. Sebab dia kata dalam dunia ini Asma al-Husna itu, carilah satu nama Allah yang sama dengan nama makhluk. Sejak Asma diturunkan, tidak ada. Ahmad masuk tak dalam Asma al-Husna? Tak masuk. Nabi Muhammad disebut dengan nama Ahmad kan dalam surah Saf. Muhammad tak masuk juga. Tetapi Ali ada tak ada? Al-Ali ada. Ali Osman tak ada. Tak ada nama Allah, nama Umar. Lagi tak ada, dia ludah tui-tui. Syekh dia mengajak, dia punya syekh lah, Ayatullah dia mengajak. Disebut nama Ali, dia ada sebut nama Abu Bakar. Tiba-tiba jemaah macam ni semua diam. Dia marah. Kenapa kamu diam? Aku menyebut nama Abu Bakar, kenapa kamu tidak ludah dan laknat? Allah memberkahi orang yang meludah dan laknat Abu Bakar. Oh subhanallah. Jadi yang saya nak cerita itu sedikit sebagai penutup ini. Bila datang 10 Muharram, dia ada peristiwa-peristiwa kemuncak dia. Di antaranya peristiwa pada dia menyembelih unta, naqah ni, menyembelih, kemudian memukul badan. Tapi saya nak cerita unta tu. Dia akan lepaskan unta tu pada waktu belum cerah lagi.
Unta tu berjalan. Maka unta tu, saya rasa di Pakistan sampai hari ini kita boleh melihat sama dengan di kawasan Karbala. Dilepas unta tu, dia bagi pakai cantik-cantik macam kita tengok unta di Arafah tu. Tentu jalan. Maka apa dia buat? Dia akan panah. Dia lepaskan panah badan unta. Dia akan pukul dengan cemeti. Pukul. Dan dia akan tikam dengan pisau. Dan antum akan tengok unta itu dengan suara yang begitu sedih, dia akan rebah. Dan dia akan ambil darah tu, dia akan pukul-pukul di badan. Maka jalanlah operasi dia tu. Dia keluarkan darah di badan dia. Apa dia? Satu, simbolik dia, darah di badan itu sebagai tanda kesal dia tidak ada pada hari pembunuhan Husain pada tahun 61 Hijrah itu. Jadi dia macam, kalaulah kami ada masa Husain mati, kami akan bela Husain, kami tak biar Husain yang mati, biar darah kami yang tumpah. Macam kita kata satu nadamah daripada dia. Dia nadam, dia apa? Dia rasa menyesal. Dia rasa awak dia tak ada masa tu dia nak bela. Kan? Okay. Dua, unta tu simbol dia apa? Unta tu simbol kalaulah pengkhianat-pengkhianat yang hidup di zaman Nabi masih hidup sekarang, kami akan buat dia seperti unta ini. Siapa pengkhianat itu? Aisyah, Abu Bakar, Umar. Tolak tiga sahabat tadi je. Tolak apa nama tadi? Al-Miqdad tadi, tolak Abi Dzar, tolak Salman, tolak Ammar bin Yasir. Ini saja bukan pengkhianat. Baki semuanya pengkhianat. Jadi Nabi ajak sunnah yang begitu benar kepada kita. Kita berpuasa pada hari 10 Muharram, dan Nabi begitu ingin tasu'ah, berpuasa. Tapi dia punya itu datang kepada kita. Kita tak, dulu orang tua-tua dulu dia tak puasa. Dia kalau datang dia buat bubuk sora. Bubuk sora tu termasuk halawihat lah. Tapi alhamdulillah elok kalau kita buat bubuk sora buat bulan Safar. Khilaf dengan dia. Ini bubuk sora Ahlussunnah. Buat bulan Safar. Tapi orang kita tak mau bubuk sora bulan Safar. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment. A creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, tapi alhamdulillah elok kalau kita buat bubuk sora buat bulan Safar. Khilaf dengan dia. Ini bubuk sora Ahlussunnah, buat bulan Safar. Tapi orang kita tak mau bubuk sora bulan Safar. Sini terkenal bubuk sora, Ustaz. Orang tahu kan? Bubuk Ashura. Kacang-kacang masuk, adas semua masuk, masak-masak, bubur gula, bagi mana makan. Dia mau sesuatu yang kita kata ahla kan. Benda tu manis, itulah dia nak. Jadi dia akan bagi kita makan, dia akan buat begitu, dia akan masak nasi, bagi makan. Nasi dia sedap jugalah. Tapi nasi Syiah lah. Kita dulu, zaman kita jadi talib dulu, kita hantam sajalah. Ingin mencari pengetahuan dengan mereka. Jadi antum bayang, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan begitu tinggi di sisi Ahlussunnah, tiba-tiba begitu rendah kepada mereka. Dan perbezaan kita dengan Syiah ini, ikhwan, bukan perbezaan zahiri, tetapi perbezaan yang hakiki. Beda akidah. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok Khomeini sebut apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna Ali waliullah wa anna al-Khomeini hujjatullah. Itu syahadah dia. Lepas tu dia ada syahadah Imam 12. Berapa syahadah dia ada?
syahadah imam 12. Kemudian kepercayaan dia kepada imam 12, seluruh imam adalah maksum. Perkataan imam boleh membatalkan wahyu. Lepas Nabi wafat, wahyu masih turun kepada Fatimah selama 6 bulan. Habis wahyu turun pada Fatimah 6 bulan, baru Fatimah mati menyusul ayahanda dia Rasulullah. Ini akidah, sesuatu yang zahir dan batin total. Wadih dia sangat nampak sekali. Kemudian kita berbeza apa ikhwan? Kita berbeza Quran. Dia tidak menerima Quran ini resam Osmani. Dia kata lafz syaitan. Yang dia terima Osman, yang dia terima apa nama Mashaf Fatimah, dan Mashaf yang akan dibawa oleh Al-Mahdi di akhir zaman. Khomeini menulis dalam buku dia, satu hari Ali bawa Quran yang hakiki, yang sebenar kepada Umar dan kepada Abu Bakar. Tiba-tiba Umar minta, Ali kata tidak boleh. Hari ini adalah hari terakhir kamu tengok, selepas ini kamu tidak akan tengok, kerana Quran ini akan dipegang oleh keturunan aku, Al-Mahdi. Maka Quran yang kita pegang hari ini, kita duk baca ni, lebih-lebih dia duk tulis resam Osmani, ini semua kepada dia sesuatu yang batil. Maka sedikitlah saya sebutlah, tapi dengan takut jugalah, dengan mengharapkan kepada syekh kita, ustaz kita, syekhuna kita Dr. Basit akan membimbing saya lagi. Mungkin yang saya tengok itu tidak kesemuanya benar, tetapi berkenaan dengan Quran ini, mereka ada satu majlis dipanggil Khatmul Quran. Majlis orang Melayu kalau dia panggil khatam Quran, apa yang dia maksudkan? Dia maksudkan dengan majlis kita dah boleh membaca Al-Quran seluruhnya, dan sebagai satu nikmat kita buat kenuri, kita sebutlah kita boleh membaca. Tetapi di sana Khatamul Quran bermakna hari di mana Quran ini dibalin ke tanah. Maka dia buat kenuri. Tapi dia sukalah halawiyat macam ni. Benda-benda manis lagu ni dia buat. Apa dia buat? Dia akan ambil macam satu kutaibah kecil, macam satu buku nota. Dia akan ambil dengan pen, dia tontiang. Dia tontiang kepada dia, ini adalah simbolik kepada Quran. Maka yang saya katakan imam dia yang duduk di atas tempat tinggi tu, dia akan kata hari ini adalah hari kita mengkhatamkan Quran. Maka dia akan ambil nota yang dia tulis macam Quran tu, dia akan baling naik ke atas, buang, dia pijak-pijak. Dia akan bagi tahu inilah khatamul Quran. Quran Osmani telah habis, yang akan adanya Mashaf Al-Mahdi. Bahkan dia akan bagi orang makan. Itulah khatamul Quran yang dia faham. Tapi kerana kemasukan dia ke tanah Melayu ini, mungkin ulama-ulama kita mengubah khatamul Quran kita, nama yang sama, brand yang sama, kita ubah kepada kesyukuran. Tetapi kelahiran khatamul Quran bukan kerana kesyukuran. Quran pun berbeza, akidah berbeza, kiblat berbeza. Kaabah dia alijan, haji berbeza. Kepada dia haji fardu kifayah saja. Satu orang Syiah turun ke Mekah, yang lain tak payah turun. Satu orang saja. Subhanallah. Ini Khomeini sebut dengan terang dalam buku dia. Jadi dia bukan perbezaan khilaf di antara satu mazhab dengan satu mazhab. Tidak. Antara mazhab Arba'ah ini, imam kita yang 4 ini, mereka hanya berkhilaf pada perkara-perkara yang tunjangnya mereka sepakati. Cuma ayat-ayat yang zanni, mereka memberi tafsiran, dan itu khilaf yang ma'ruf. Tetapi khilaf kita dengan Syiah ni bukan khilaf yang macam khilaf batal wudu tak batal, khilaf yang total, khilaf akar umbi. Jadi kerana itu ada satu buku ditulis oleh Abdurrahman Khumaisi tentang i'tiqad mazahib arba'ah. I'tiqad mazahib arba'ah. Abdurrahman Khumaisi ada menulis 4 mazhab punya akidah mereka. Di situ kita boleh tengok bila sebut sahabat, bagaimana Imam Syafi'i menyebut nilai sahabat. 4 mazhab menyebut, dan bagaimana mereka menyebut kedudukan Syiah Rafidah yang menghina sahabat. Sampai Imam Malik Qurtubi menyebut ketika ayat dalam suratul Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim tu, dia menyebut berdasarkan ayat ini telah menyebut kemuliaan para sahabat, maka di sini ada hukum
Sesiapa yang menghina sahabat, dia tidak layak mendapat faid daripada kerajaan Islam, dan dia tidak layak diberi zakat daripada Baitul Mal. Itu perkataan Imam Malik, begitu tinggi. Marah ada Imam Malik. Marah Imam Malik. Jadi bukan perbezaan biasa, tapi perbezaan zahir batin. Tetapi kenapa kadang-kadang mereka datang kepada kita dengan wajah yang nampak sama? Kerana mereka mengimani rukun yang paling besar dalam pegangan mereka, taqiyah. Taqiyah ni bila wujud, kita pun tak boleh beza dah. Tetapi kita membawa pelajaran ini, ikhwan, untuk memberi pendedahan kepada kaum kita apa itu pegangan orang-orang Syiah. Dan masa ke semasa lagi, ikhwan, kita boleh memberi penjelasannya akan datang. Saya rasa cukuplah sekadar itu. Ini pun dah lama dah ni. Mudah-mudahan diberkati Allah. Terima kasih kepada Syekhuna Dr. Abdul Basit. Di atas kekurangan, saya meminta sedikit penyempurnaan daripada Al-Fadilatul Doktor. Terima kasih kerana bapa-bapa, sahabat-sahabat ikhwan sanggup tunggu dan mendengar. Mudah-mudahan diberkati Allah dunia sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.